Salam sejahtera. Amanah Saham Nasional mengumumkan pengagihan pendapatan 5.75 sen seunit untuk Amanah Saham Bumiputra ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Jumlah pembayaran keseluruhan merekod 10.4 bilion ringgit untuk 11.4 juta pemegang unit. Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad Tan Sri Raja Arsyad Tun Uda berkata pengagihan 10.4 bilion ringgit itu adalah tertinggi sejak penumpuhannya. Jumlah kumulatif pengagihan pendapatan ASB sebanyak 206.7 bilion ringgit turut mencerminkan ketahanan dan kekuatan portfolio pelaburan ASB. Prestasi pengagihan dividen yang kukuh itu dicapai dalam persekitaran pasaran ekwiti awam domestik yang mencabar. PNB menjangka prestasi asas ekonomi kekal positif dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasa 2025 dijangka mencapai antara 4 hingga 4.8%. Ini selain kemasukan pelaburan yang ketara serta pengukuhan nilai ringgit yang meningkat 8.7% kepada 4.09 berbanding dolar Amerika. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan melaksanakan kajian kebolehkelaksanaan skim pengembara tahun depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia bagi mencari mekanisme perlindungan terbaik kepada golongan pekerja rentas sempadan. Perkeso kaji sebab baru saja saya arahkan Perkeso untuk buat study. Jadi bagi mereka masa sikit untuk buat kajian. Kita akan buat secepat mungkin sebab memang kita mengambil berat bagi yang pekerja-pekerja yang melintasi sempadan hari-hari. Tambah beliau, hampir 400,000 pekerja tempatan yang bekerja di Singapura melintas tambak Johor setiap hari. Dalam pada itu, semua permohonan faedah Perkeso boleh dikemukakan secara dalam talian berkuat kuasa 1 Januari ini. Beliau menyasarkan pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam menjelang suku kedua 2026. Perdagangan negara mencatat nilai 263.8 bilion ringgit pada November, meningkat 11% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM berkata, prestasi itu didorong permintaan luar yang lebih kukuh serta peningkatan ekspor semula dan ekspor domestik. Ekspor meningkat 7% kepada 135 bilion ringgit, manakala import melonjak 15% kepada 128.9 bilion ringgit. Pertumbuhan ini dipacu barangan elektrik dan elektronik serta optik dan saintifik dengan permintaan lebih tinggi dari Taiwan, China dan Hong Kong. Peningkatan import pula didorong kemasukan barangan dari China, Costa Rica dan Korea Selatan, melibatkan barangan elektrik dan elektronik, jentera serta biji logam. Bagi tempoh Januari hingga November, nilai perdagangan kumulatif mencecah hampir 2.8 trilion ringgit disokong ekspor dan import yang terus mengukuh. Emas muncul sebagai aset pelaburan paling kukuh pada 2025, didorong ketidaktentuan geopolitik dan kelemahan dolar Amerika Syarikat. Logam berharga itu merekodkan pulangan sekitar 65% sepanjang tahun ini. BIMB Securities berkata emas dilihat sebagai aset pelaburan jangka panjang disokong aliran masuk dana institusi dan permintaan berterusan daripada bank pusat. Menjelang 2026, harga emas dijangka terus disokong dasar monetary bank pusat utama yang lebih longgar serta jangkaan penurunan kadar faedah global. BIMB Securities menjangka harga emas global mencecah sekitar RM645 segram, menjadikannya antara pilihan utama dalam strategi pelaburan tahun hadapan. Bursa Malaysia ditutup tinggi pada sesi dagangan hari ini. Pada jam 5 petang, FPM KLCI naik 19 mata kepada 1,665.9. Kaunter untung mendahului rugi pada 625 berbanding 461, manakala 570 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut penganalisis saham Muhammad Siddiq Jantan, pengukuhan itu didorong belian saham perbankan disokong kadar faedah stabil dan ringgit yang lebih kukuh. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat.